Aryadi untuk beritahu. Okey, pertama sekali selamat datang kepada anda semua. Adalah training yang okey, dan kalau siapa yang masih lagi belum tutup mikrofon, sila tutup mikrofon dahulu. Okey. Jadinya permulaan sekali yang kita mahu beritahu pada anda tentang sedikit house rule yang tahu tadi. Pertama sekali kita masuk, kita sekarang untuk belajar bersama-sama. Mungkin anda sudah pernah masuk online marketing class, so this one is a refreshing punya course ataupun sesi ataupun learning class. Okay, jadinya yang saya harapkan yang pertama sekali adalah kita untuk tutup mikrofon dahulu. Untuk gambar sila buka Puan Fatimah. Masa yang sama sekali, kita harap untuk anda-anda semua sekali selamat datang untuk ke sesi yang pertama EBLC. Kita belajar tentang Google Trend dan copywriting sedikit. Ya, masa memang tidak panjang, jadinya dalam masa 30 minit. Tapi kalau 30 minit ni masih juga ada bagi yang anda yang mahu untuk masih bersama kami, kita boleh teruskan. Ya, tidak semestinya kita berhenti 30 minit selepas ini. Okey, jadi Hafsul seperti saya beritahu, untuk tutupkan mikrofon, bukakan video untuk kita nampak sama-sama muka, supaya kita kenal, supaya kita tahu ni semua sekali CBO CNI. Ketiga, kita dekat ruangan. Kalau anda pergi di bahagian bawah sekali, dia ada dekat tengah-tengah atau dekat dalam, kalau guna phone, carilah ada perkataan chat. Saya minta sekarang ini untuk anda tuliskan sesuatu nama anda, ya. Jadi saya di sini kita letakkan pertama sekali, kita send kepada everyone, untuk hantar kepada everyone. Okey, nama saya, okey, nama Mazlah. Jadi dalam chat tu saya letak nama Mazlah. Jadi saya harap semua sekali boleh letak nama masing-masing di dalam chat kita. Jadinya Johnny sudah letak. Thank you Johnny. Okey. Okey, apa lagi? Okey, Mr. Thomas. Thomas sudah letak nama. Lagi? Umayyah sudah. Okey, Lily, Hafiz. Okey, terima kasih Hafiz. Kerana ini, Dorothy. Juga Akmal, Serin. Okey. Okey, Nazari. Cik Mut. Okey, ni dia. Dr. Adidah pun ada. Parimalah, Asri. Okay, lagi yang belum lagi. Kita jumpa belum? Di ruang di bawah ada, kalau anda tengok di bawah ada perkataan chat. Dekat chat tu anda, dan kemudian anda pastikan ianya dihantar kepada everyone. Maknanya orang lain boleh, semua orang boleh nampak apa yang anda tulis. Okey. Siti Nurlela ada, Tinesh, okey, sudah letak. Ada lagi yang mau letak nama? Jadi kita okey, ada seorang lagi, Siti Asus. Ada lagi Asus Asus tadi ada nampak nama. Asus yang ni okey. Okey. Okey, jadinya anda sedikit Zainah sudah ada, Raida sudah ada, Siti Nurlia sudah ada. Jadinya okey. Kalau anda nampak list pun ada letak nama. Okey, bagus. Jadi hari ini kita buat masa ini ada 45 orang berada bersama kita. Alhamdulillah, ini permulaan yang bagus. Kita seluruh Malaysia kita start untuk belajar secara online. Jadinya saya tidak mau melengahkan lagi masa. Jadi untuk sesi yang seterusnya, kalau kita lihat apa pertanyaan, anda tuliskan dahulu di dalam chat ini. Kalau anda tanya, jangan orang kata tu kacaulah presentation. Jadinya anda tanya. Jadinya kita akan stop a while untuk tengok juga dalam chat ini apa pertanyaan, dan mungkin kita dalam masa yang sama boleh menjawab juga ketika sesi ini berlaku. Jadi untuk majlis seterusnya, kita dengan tidak mahu berlengah-lengah untuk menyebut coach kita hari ini, coach online kita, Encik Rizwan Rais. Dipersilakan Encik Rizwan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan CBO sekalian.
Okay, so ini adalah merupakan kelas yang belum kali diadakan online, secara online. Sebelum ni kita ada kelas ni secara fizikal, kita ada online marketing class, kita ada BOM, Business Online Marketing, and sekarang ni disebabkan oleh PKP MCO ni, dunia sekarang beralih menuju ke arah norma baru. So gaya kehidupan kita dah pun berubah, dan salah satunya adalah even training pun kita buat melalui atas talian ataupun melalui online. So segalanya dah berubah. Kita tak perlu buat face to face class, dan kita memang tak boleh nak buat masa sekarang ni. So kita lakukan kelas secara online. Okay. Alright, so ini masa kita tak panjang, kita cuba cut it short. Kita tak nak drag panjang sampai orang semua bosan. Kita cuba sampaikan apa yang penting dia. Dan seperti mana yang anda tengok dalam poster sebelum ni, kita dah ada bahagikan kepada 4 sesi yang berlainan. So hari ini 12 Mei adalah merupakan sesi yang pertama. Sesi yang pertama untuk online marketing kelas ni, dan kita yang seterusnya akan diadakan pada selepas hari raya nanti. Selepas hari raya nanti. Okey, sekali lagi saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua CBO yang ada dekat dalam ni. Dan semoga ini adalah macam Cik Mazlah beritahu tadi, ini adalah sekadar permulaan. So akan lebih, apa orang cakap, lebih banyak lagi sesi dan lebih banyak lagi cerita pada masa yang akan datang. Alright, kita nak ambil masa panjang. Hari ini sesi yang pertama, 2 benda yang kita nak tekankan. Actually 3 benda, tapi dalam poster ni ada 2 benda. Tips kata kunci trending, kita nak belajar guna Google Trend. Dan yang kedua, kaedah hantaran power, e-flyer product. Dan di pertengahannya kita ada satu lagi topik yang penting, iaitu satu benda yang ramai orang bertanyakan dengan saya juga. Bagaimana cara nak, apa orang cakap, buat copywriting. Okay. Alright, so peringat penting, tadi pun anda dah tengok dekat dalam grup WhatsApp pun ada, so saya tak nak pergi jauh tentang benda ni. Yang penting kalau boleh mic tutup dulu dan ini kalau nama anda bukan nama anda yang sebenar waktu sekarang. So kita ambil masa 30 minit untuk sesi pelajaran. So lepas habis tu baru boleh jawab tanya secara audio. So sebelum tu kalau ada tanya, cuba tanya melalui ikut ruangan chat saja. InsyaAllah saya akan baca dari masa ke semasa. Okay, so ini adalah rakaman, ini adalah sesi latihan yang direkam. Nanti kita akan share juga balik dekat dalam grup WhatsApp. Okay, so yang first kali, okay, so ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh ramai marketer ataupun para CBO kita ketika membuat posting di dalam Facebook ataupun di dalam sosial media yang lainnya. Tak tahu nak buat macam mana ayat, tak ada idea. Okay, so hari ini apa yang saya nak kongsikan dengan anda adalah sedikit cara yang mana benda ni dah lama ada dekat pasaran. Okay, benda ni dah lama ada dekat dalam pasaran, iaitu Google Trend. Google Trend. Google Trend ini merupakan sejenis alat bantuan yang menyediakan carian kata kunci yang sering dipakai atau topik yang sering hangat dikatakan. Seperti mana yang anda tahu, kita gunakan Google untuk cari sesuatu, maklumat. Dan dalam masa sama, Google telah rekodkan setiap carian kita itu untuk diguna pakai balik. Okey, kita boleh tengok kata kunci yang manakah yang paling trending sekarang ni. Yang manakah yang sering dipakai oleh orang ramai. Dia juga termasuk kita. Okey, hari ini yang paling best dia spesifik. Maksudnya real time. Setiap hari berubah-ubah mengikut masa. So dalam masa sama kita boleh menggunakan apa yang ada dekat dalam Google Trend ni sebagai pedoman ataupun sebagai ayat kata kunci utama kita punya posting. Okay, so manfaat untuk manfaat untuk Google Trend adalah yang seperti yang berikut adalah tekan. Okay. Nak marah lah. Boleh mute kan? Anu tadi kan. Jadi tolong. Okay, yang first manfaat Google Trend untuk meningkatkan populariti isi kandungan konten posting. Kadang-kadang apa yang kita tulis tu orang cakap tak banyak sambutan.
bukan kita punya isi kandungan ataupun kata kunci tu yang salah, konten tu yang salah, tetapi mungkin cara penggunaan ayat tu tak kena tak kena. So macam mana cara kita gunakan Google Trend ni untuk cari ayat yang sesuai, untuk cari kata kunci yang sesuai. Okey. Yang kedua, mendapatkan peluang dalam memasarkan produk dengan cara real time. Maksudnya setiap hari trending akan berubah. So kalau untuk ikut apa orang cakap, perkembangan semasa, trend semasa, so anda boleh search dekat Google Trend ni apakah yang paling trending dekat pasaran sekarang ni, dan cuba follow dengan apa yang ada dekat dalam tu. Okay, yang ketiga, mendapatkan idea, isi kandungan konten. Mendapatkan idea, tak ada idea nak buat apa, contoh nak jual Omega, cari apa kata kunci yang berkaitan dengan jantung, apa lagi yang famous, apa yang kita boleh buat wording untuk hari ini, contoh. Apa, sekejap lagi kita akan go through. Sekarang ni saya cuma cerita dia dulu sedikit. Okey, yang keempat, mendapatkan kata kunci yang bersesuaian dan tepat. Dan secara kesimpulannya, apa yang kita nak gunakan dengan Google Trend ni adalah untuk apa orang cakap, untuk macam kita main dart lah, untuk mendapatkan sasaran bull's eyes ataupun untuk kena tepat sasaran pada ruangan di tengah yang kecil tu. Okey, so kita go through. Okay, kita go through the... Boleh nampak tak? Boleh nampak? Okay. So siapa-siapa boleh jawab? Ada boleh nampak ataupun bagi tahu dekat ruangan chat? Sekarang boleh nampak dekat Google, you tengah search untuk Google. Okay. Okay, jadinya untuk semua pastikan kita tengok macam mana kita nak pergi kepada Google Trend. Okay. So nak pergi Google Trend, sebenarnya type je dekat ruangan search tu, Google Trend. Okay. Google Trend and then okay. So trend.google.com ni So syarat utama dia macam biasalah, anda kena ada akaun Google, tapi saya rasa semua orang dah ada akaun Google sekarang ni. As long as anda pakai Android phone, anda memang kena ada akaun Google untuk masuk ke dalam Play Store. Okey, ini adalah Google Trend. Okey, Google Trend ni telah bermula pada tahun 2006, tak silap saya, dengan nama Google Insights sebelum ni. So pada tahun 2012 dia tukar nama pada Google Trend, yang mana memang kebanyakan orang yang buat bisnes online menggunakan kata kunci daripada Google Trend ni sebagai panduan ataupun sebagai rujukan untuk mereka buat posting ataupun buat tajuk website ataupun dalam sosial media. Okey, kalau anda tengok yang saya klik sekarang ni United States, so anda boleh pilih negara. So kita dekat Malaysia, kita pilih negara Malaysia lah. So bagi mereka yang berada di Brunei, boleh klik Brunei, tengok apa yang famous dekat sana. Okay, so kalau anda tak boleh tengok, tak boleh buat lagi sekarang, tak apa, sebab saya tahu anda tengah pakai phone anda untuk tengok Zoom ni, so mereka tak payah try lagi. Okay, kalau ada yang guna dua gadget, satu phone, satu laptop, boleh guna salah satu daripada anda punya, apa orang cakap, anda punya gadget tu untuk buka Google Trend ni. Okay, so kita cari Malaysia, okay. Okay, so Malaysia kita tengok sekarang ni apa yang apa cakap famous. So yang dekat bawah ni adalah apa yang tengah trending sekarang ni. Apa yang tengah trending sekarang ni. Okay, trending search dekat bottom menu dan anda boleh tengok. Klik dekat sini, kita cari Malaysia.
Okay, so sekarang ni apa yang famous dekat Malaysia adalah Happiness Day. Okay, untuk pengetahuan anda, inilah adalah hari jururawat sedunia. So apa kalau boleh apa yang berkaitan dengan apa hari jururawat, anda boleh buat posting pada hari ini dan cuba relatedkan dengan produk CNI. So kalau anda tengok kat sini, setiap hari adalah trending yang berlainan. Contoh semalam Happy Mother's Day, semalam adalah Hari Ibu. Ada ramai orang cari tentang MCO, tentang nuzul Quran. Malam juga nuzul Quran, PJ Old Town kena lockdown. So ini adalah tempat anda boleh gunakan sebagai mendapat idea untuk buat posting yang terkini. Okay, so kita balik kepada home. Okay, Malaysia. Contoh, anda nak jual produk apa? Sekarang ni tengah famous dengan, kalau anda tengok Shodoku, pensanitasi ataupun sanitasi, kita try search sanitasi. Okay, sanitasi. Untuk 12 bulan yang kebelakangan ini, sebelum daripada kita start MCO, bulan Februari pun tak berapa famous lagi. Tapi lepas daripada bulan 2, bulan 3 tu, kita boleh tengok kenaikan yang mendadak pencarian Google, pencarian Google berkenaan dengan sanitasi. So kalau kita tengok kat sini, okey. Kalau ini adalah untuk mereka yang buat FBX, yang apa orang cakap, yang gunakan FBX untuk buat marketing, ini sangat penting Putrajaya, Melaka, Terengganu, Kelantan, Negeri Sembilan, sebab anda akan gunakan apa yang keluar dekat skrin tu sebagai panduan untuk anda target market anda. So tengok kat sini Putrajaya paling ramai cari sanitasi. So dia buat iklan more tu Putrajaya punya orang ataupun Melaka punya orang. Dan kalau situ cari kat sini kita boleh target untuk orang Putrajaya beli produk Shodoku, contoh. Dan okey, kita tengok contoh apa yang best lagi tentang trend ni, Google Trend. Okey, sekarang ni saya search sanitasi, dia boleh compare sekarang ni perkataan yang sama dengan sanitasi. Apa dia? Pembasmi kuman, betul? Okey, kita type pembasmi kuman. Okey, so kita compare antara dua tu, kita bezakan antara dua tu. Okey, antara sanitasi yang warna biru dengan yang warna merah, pembasmi kuman. So ramai orang lagi banyak search tentang sanitasi. So pastikan ayat dalam anda punya posting jangan guna pembasmi kuman, tapi gunakanlah sanitasi. So ini adalah contoh. So anda boleh tengok kat sini perbezaan dia. So gunakan ayat yang lebih trending, yang lebih apa orang cakap, lebih ramai pakai. So Cik Mazlah pun ada kongsi apa tu Google Trend dekat dalam link dekat dalam anda punya, dekat ruangan chat. Okay. Alright, so ini adalah sedikit tentang Google Trend. Saya tak nak pergi panjang tentang Google Trend. Anda boleh search sendiri, balik ni boleh godak-godak sendiri, cari perkataan apa keyword yang anda nak cari. Tengok adalah ada ramai orang pakai ataupun tak. Contoh macam sanitasi ni, start bulan 3, bulan 2 tu start ramai pakai. Tengok sampai 100, ada sampai 75, 50. Apa benda 75, 100 ni saya tak tahu. Itu dia orang punya bacaan sendiri daripada Google. Tapi yang kita tahu dia tengah trending lah. Mana kalau dia hit sampai 100 tu, ramai orang tengah cari produk ataupun mencari keyword tu. So anda boleh cari macam-macam lagi. Contoh saya tunjuk satu lagi contoh lah. Okay, satu lagi contoh. Okay, jantung je. Jantung. Okay, serangan jantung. Okay, serangan jantung. Kita tengok. Tak berapa trending, tak ramai yang cari. Tapi tiba-tiba pada bulan Februari lepas jadi trending sekejap dalam masa seminggu tu, daripada 16 hingga 22 Februari. So kalau masa tu anda buka, waktu tu anda memang sesuai untuk buat posting yang berkaitan dengan serangan jantung. Sebab apa yang tergambar di ruangan Google Trend ni, di ruangan Google Trend ni adalah real time, waktu yang semasa. Dan juga anda boleh tengok yang history. Okey, serangan jantung, apa yang apa cakap yang boleh dikomparekan? Mana lagi bagus, pakai serangan jantung ataupun sakit jantung? Okay, contoh sakit jantung. So kita comparekan antara dua ayat tu.
Okay, kita tengok kat sini tak jauh beza, tapi ramai lagi orang guna sakit jantung berbanding dengan serangan jantung. So bila buat posting, bila buat hantaran dekat Facebook, dekat media sosial, banyakkan perkataan sakit jantung. Apa ayat penuh dia, itu terpulang pada anda. Okay, so itu adalah sedikit tentang Google Trend yang first. Okay, yang second sekarang kita pergi sebab masa kita pun tak banyak. Okay. So ada apa-apa pertanyaan boleh tanya lepas saya habis cerita semua nanti. Okay, yang kedua, teknik copywriting, gaya dan pencetus emosi. Boleh nampak slide semua ya. Okay, so teknik copywriting, gaya dan pencetus emosi. Kalau ikutkan teknik copywriting ni ada beribu, beratus dan setiap orang ada skill yang berlainan, kemahiran yang berlainan, bergantung pada produk apa yang dia jual, bergantung pada di mana mereka duduk dan bergantung pada pengalaman mereka sendiri. Dan hari ini saya nak sharekan dengan anda satu topik ya berkaitan dengan teknik copywriting ni yang paling ramai orang pakai dekat Malaysia, iaitu gaya dan pencetus emosi. Sebab kalau kita tengok bila kita buat posting yang flat atau yang rata, maknanya kita bagi fakta semata-mata, tak ramai orang yang tengok. Tapi bila kita cerita cakap dengan penuh emosi, dia punya penerimaan di kalangan orang ramai itu lain, jauh berbeza. Okay, so copywriting pencetus emosi. Yang penting yang first kena ada terdapat unsur-unsur psikologi yang menarik minat pembaca. Orang suka baca cerita yang macam storytelling ataupun penceritaan novel. Orang tak suka baca fakta. Sebab tu waktu kat sekolah bila cikgu ajar orang tidur. Tapi bila cikgu bercerita, budak-budak suka nak dengar. Samalah kita daripada sejak kecil sampailah kita ke hujung hayat macam itulah perangainya. So banyakkan penceritaan jika nak orang ambil attention ataupun ambil perhatian terhadap kita. Okay. So kalau boleh kita leadkan ataupun kita ketuai emosi orang tu, bawa mereka untuk bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Macam marah ke, suka ke, gelak ke, happy ke, kecewa ke. Try bawa dia untuk last kali balik kepada closing. Itu yang paling penting. Tapi benda tu memerlukan kemahiran. Kemahiran tu datangnya daripada cubaan yang berterusan. Saya cuma boleh kongsikan teori, tetapi yang penting anda kena cuba buat gaya yang pelbagai, yang berbeza-beza. Okay. So perasaan boleh bersifat negatif dan positif. So ada boleh jadi perasaan negatif, boleh jadi perasaan positif. Dan ramai orang juga suka guna dua-dua. Ada orang yang suka negatif, ada yang suka positif. Dan kadang-kadang cakap sambutan orang terhadap perasaan negatif ni jauh lebih tinggi daripada perasaan yang positif. Okay, apa benda yang positif, apa benda yang negatif? Jom sama-sama kita tengok. Contoh emosi So perasaan-perasaan yang positif So kegembiraan, bagaimana produk servis dapat menggembirakan pelanggan. Ini normal Orang nak rasa gembira, macam mana kita nak happykan customer kita. Nilai, value, macam mana kita nak pastikan servis produk kita boleh menyelesaikan masalah customer kita. So apakah nilai tambah yang kita boleh bagi jika dibandingkan dengan pesaing kita kat luar sana, kita lagi hebat daripada mereka. Okay, kepercayaan, wujudkan kepercayaan dengan meletakkan harga tanpa kos tersembunyi. Jangan nak PM tepi, kalau boleh cerita telus dan jujur dekat dalam ruangan, dekat dalam iklan anda. So review kenyataan daripada bakal, pengesahan daripada tokoh dan pihak autoriti, spesifik sertakan jaminan. Kalau ada jaminan, okey, contoh anda jual satu produk penapis air, Waterlife, berapa tahun waranti dia, setahun, 2 tahun dan sebagainya. Okey. Dan inspirasi, ini adalah juga kata yang positif, tunjukkan testimoni pelanggan yang telah mendapat hasil positif lepas gunakan produk. Dan kita kat CNI banyak gunakan cara ni. Sebab tu dekat CNI kita perlukan testimoni dengan banyak untuk mendapatkan lebih kepercayaan di kalangan pelanggan-pelanggan kita dalam sama untuk membuktikan bahawa produk kita benar-benar berkesan. Okey, itu adalah contoh untuk perasaan yang positif. Kita tengok pula untuk perasaan yang negatif. Okey. Okey, ini adalah contoh-contohnya. Kita timbulkan rasa ketakutan dekat hati para pengguna ataupun pada pelanggan kita. Wujudkan had pada produk. Maksudnya stok terhad. Ataupun sementara stok masih ada. Tinggal 2 pasang je lagi. Tinggal 2 botol saja lagi. Lepas habis ni tak tahu bila masuk lagi stok baru. Contoh. Itu adalah benda yang anda boleh buat. Benda itu tak semestinya betul, tapi itu adalah art of marketing ataupun seni marketing. Kita nak tunjukkan, kita nak timbulkan rasa
ketakutan di kalangan pengguna dan buat mereka cepat-cepat buat order dengan kita. Rasa bersalah, timbulkan rasa penyesalan jika tidak membeli produk kita. Kaitkan dengan masalah yang dihadapi oleh pelanggan dalam kehidupan seharian. Kalau sebelum dia nak cari air cakap dia punya kolesterol dalam badan tak boleh nak stable. Kita syorkan apa produk yang kita boleh syor kepada mereka, contohnya TREF, Organik dan sebagainya. Dan demo, tunjukkan demo kepada mereka bagi mereka buka mata macam mana produk tu berfungsi. Dan seterusnya persaingan, tingkatkan keperluan terhadap produk servis mengikut trend. Itu yang penting. Kita balik pada Google Trend tadi, kita cuba gunakan ayat-ayat terkini, ayat-ayat yang bombastik, yang trendy, yang sedang dimainkan di pasaran sekarang. Contohnya sekarang tengah famous dengan Makcik Kia, Makcik Kia yang dapat bantuan daripada kerajaan. Okey, kita boleh gunakan nama Makcik Kia tu sebagai contoh dalam kita punya storytelling ataupun posting kita. Alright. Okey, seterusnya gaya copywriting. Okey, ada banyak jenis gaya copywriting. Ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa jenis daripadanya. Okey, ketahui masalah utama yang dihadapi oleh prospek, beritahu secara terperinci bagaimana produk dapat menyelesaikan masalah dan memberikan nilai tambah. Ini paling simple lah. Anda tahu apa masalahnya, apa yang paling penting kita tahu masalah diorang dan kita tahu jalan penyelesaian bagaimana untuk selesaikan masalahnya. Itu adalah gaya marketing yang paling berkesan sejak azali, daripada dulu sampai sekarang. Wujudnya barang disebabkan adanya permintaan. So bila kita dah ada barang, kita tahu macam mana kita nak wujudkan rasa keperluan pada seseorang itu. Okey, ini adalah pun paling banyak pakai penceritaan, storytelling. So sebuah watak itu penting dalam penceritaan. Cerita boleh ditulis berdasarkan pengalaman usahawan itu sendiri ataupun pengalaman orang lain, testimoni dan cerita kita sendiri. Okey, USP. Ini pun CNI tiap-tiap kali kita keluar produk baru, kita berikan kepada anda USP, unique selling point dia. Apakah keunikan produk tu? Tiap-tiap kali setiap produk CP4000 ke Omega 3 semua ada USP dia yang tersendiri. So jadi gunakanlah dengan betul dan tepat dan juga dengan ayat yang sesuai. Kita bagi secara fakta. Yang penting anda sebagai distributor ataupun CBO perlu pandai olah ayat tu ataupun goreng lah, orang cakap bahasa senangnya, untuk menjadikan ayat tu sedap didengar dan mudah difaham oleh semua orang dekat luar sana yang tak tahu apa-apa pasal CNI. Itu paling penting. Jangan gunakan ayat jargon. Orang panggil jargon ni maksudnya ayat-ayat yang terlalu bombastik sampai orang biasa tak faham langsung apa yang kita cakap. So kalau boleh gunakan bahasa yang paling dasar, yang paling bawah, yang mana even orang tu sekolah tak tinggi pun boleh tahu apa yang kita nak sampaikan. Itu paling penting. Okey, so seterusnya masukkan ulasan pelanggan beserta nama dan lokasi mereka. Ini ramai orang pakai sekarang. Selain daripada komen dekat dalam posting kita juga boleh sharekan WhatsApp testimoni daripada pelanggan. Ulasan daripada mereka, produk kita ni sangat bagus, dapat membantu anak dia sekarang ni, kalau dulu susah nak makan, lepas makan produk ni senang nak makan, tambah selera dan sebagainya. Masukkan segala pujian-pujian ataupun segala feedback ataupun maklum balas daripada pelanggan tu kat dalam anda punya hantaran, kat dalam anda punya posting. Okey, gaya copywriting, motivasi individu, naikkan motivasi untuk memiliki produk. Cari alasan kenapa mereka perlu ambil produk kita ni. Credibility, gunakan fakta nombor sebagai bukti. Contohnya kita ada SIRIM, kita ada KKM dan sebagainya. Kita ada sijil halal. Gunakan credibility itu untuk meyakinkan pengguna-pengguna kita. Buat tawaran yang berikan diskaun istimewa. Ini anda pandai-pandailah sendiri macam mana nak adjust dan kalau boleh inlinekan ataupun selaraskan dengan promosi bulanan yang sering dibuat oleh pihak syarikat CNI untuk produk kita. Okey, buat tawaran dan berikan diskaun istimewa. Contohnya sekarang ni untuk kuis raya dan sebagainya. Apakah promosinya yang terkini dan apa yang anda boleh bagi kepada mereka dan promote gila-gila dekat dalam media sosial. Sebab kita nak apa yang anda belajar ini bukan sekadar belajar, tapi kalau boleh lepas ni kita nak anda implement ataupun guna pakai dalam anda punya bisnes dan nampak perbezaan dia dari segi selling, dari segi jualan tu lebih meningkat, lebih meroket cakap. Okey, dan last sekali promosi premis. Beritahu keunikan premis dan tawaran jika hadir ke premis. Okey, kalau dulu kita premis itu pasal bangunan, cerita pasal
alamat office kita, alamat tempat kita beroperasi. Tapi sekarang premis boleh jadi secara online, kita punya Facebook page, kita boleh tunjuk kita punya Facebook account, Instagram kita, itu adalah premis kita. Promosi premis kita sebanyak-banyaknya ataupun bagi ramai seramai-ramainya orang like kita, ramai-ramai orang follow kita, ramai-ramai orang add kita friend. Sebab bila dalam bisnes, apa yang paling penting kita punya network. Ayat kita superb bagaimanapun, ayat kita power macam mana pun, kita punya apa cakap mati-mati, kita punya writing tu boleh tarik orang, tapi kalau kawan kita ada 10 orang je pun tak guna. So paling penting dalam dunia online marketing ni, add friends seramai yang mungkin dalam Facebook, follow tarik followers seramai yang mungkin dalam Instagram, dalam WhatsApp group, kalau anda ada WhatsApp group untuk anda punya customer, tarik seramai mungkin. Kalau boleh masuk 256 orang, sumbat 256 orang kat dalam tu. Sebab ini adalah law of average. Lagi ramai anda tarik orang, lebih ramai anda jumpa orang ataupun lebih ramai anda cerita dengan orang, so lebih tinggi kebarangkalian anda untuk close sale. Alright. Okay, so contoh copywriting yang saya nak kongsi dengan anda, satu dari segi jualan dan juga satu lagi dari segi penajaan. Okay, ini adalah menggunakan konsep AIDCA. A, attention, I, interest, D, desire, C, confident, and A, action. So secara kesimpulan ni, jangan risau tak payah nak catat apa-apa sebab nanti saya akan sharekan juga slide ni dekat dalam ruangan WhatsApp group. So anda boleh gunakan sebagai anda punya rujukan. Okey, kita bermula dengan perhatian kita gunakan attention, tawaran. Apakah tawaran yang kita boleh bagi dekat kita punya customer. Okey. So saya punya produk kategori dia dalam bidang kecantikan dan kesihatan. Okey. So, contoh tawaran eksklusif, dapatkan penjimatan 20% produk HSC Omega untuk penjagaan jantung yang terbukti berkesan. Itu adalah contoh tawaran. So kita buka mata orang, kita letak kat situ berapa persen keuntungan kita bagi. Serius, saya adalah salah seorang yang paling senang kena tipu dengan tawaran. Saya buka Facebook, saya buka dalam Shopee, saya buka dalam Lazada, apa yang saya cari cashback, apa yang saya cari free delivery. Walaupun barang tu apa yang cakap, contoh macam kita nak beli sesuatu barang tu, ada 10 apa yang cakap 10 penjual yang berlainan. Tapi selalunya kita akan pergi kepada orang yang bagi offer paling tinggi ataupun paling menarik di mata kita. So sebab tu bagi saya tawaran ni sangat penting sebab saya adalah salah seorang yang paling senang kena tipu dekat tawaran. Okey. Alright, itu contoh. Yang kedua, motivasi individu, menarik minat, pengenalan motivasi individu. Okey. Apa yang orang cari? Apa yang orang nak? Apa yang orang perlukan? Itu yang kita perlu tahu. Dan itu yang apa yang kita dalam pencapaian yang kita bagi. Ramai orang risau sebab tekanan darah dia tinggi. Ramai orang risau sebab tekanan darah dia rendah. So kita bagi satu solution ataupun satu jalan penyelesaian. Contoh, kita bagi HSC Omega mampu untuk menstabilkan tekanan darah anda sepanjang hari. Contoh okey, so dekat situ kita bagi bagi penyelesaian kepada orang dan diorang boleh attract, boleh tertarik. Oh, bagusnya produk ni. Aku punya darah sekarang ni memang tak stable lah, asyik tinggi je, rosak buah pinggang Apa kata aku try produk ni? Mungkin betul apa dia cakap tu. So contoh. So sebab tu sebelum anda menjual satu produk tu, anda kena tahu tentang produk tu dulu. So sebelum anda jual, anda kena belajar, anda kena study apa kelebihan, apa USP dia, apa features, apa ciri-ciri produk tu. Itu yang paling penting. Okey, yang ketiga USP. Okey, untuk balik kepada Omega lagi, disahkan oleh Pusat Perubatan HSC, Heart, Stroke dan Cancer. Okey, ini salah satu daripada USP, unique selling point dia. So maknanya kat situ kita dah buka mata orang, oh ini adalah pusat perubatan yang famous, yang mana kalau hospital sendiri dah approve kan, apa pula kita nak pertikaikan lagi. So kita guna je lah. So balik lagi, sekali lagi kita bagi confidence, sekali lagi kita lock sekali lagi diorang, contoh buat pun jimat sehingga RM30 jika anda membeli sekarang sehingga 31 Mei. Tadi dah bagi penjimatan 20%. Lepas tu tambah lagi RM30. Kalau orang betul-betul cari barang tu tak gila, aku kena beli cepat ni. Kalau tidak aku rugi RM30. Dekat situ sense of urgency. Kita bagi orang ketakutan. Kita suruh orang beli sekarang juga. Dan yang last sekali, action, tindakan mempromosikan permis. Tempoh promosi mula dari 5 Mei. Untuk sebenarnya Malaysia, Sabah atau Sarawak sementara stok masih ada, stok terhad. Contoh.
So itu adalah cara mempromosikan premis. Anda bagi tahu bila date dia dan untuk siapa, logistik dia di mana. Sabah, Sarawak, Malaysia semua sama harga. Dan last kali buat kita masih lagi timbulkan ketakutan sementara stok masih ada, stok terhad. Contoh. Okay, so ini adalah contoh copywriting untuk jualan. So untuk penajaan untuk penajaan, okay, ini dari segi servis ataupun perkhidmatan. Ini kita gunakan daripada 8 jenis gaya copywriting tadi, kita tarik beberapa daripada situ dan kita buat contoh apa yang anda boleh gunakan dekat dalam anda punya posting. So attention balik kepada masalah. Okay, sekarang ni ramai orang nak cari duit sempena hari raya yang bakal menjelang tiba. Okay, anda pun tahu kan benda tu, ramai orang cari duit sekarang ni. So apa yang kita boleh offerkan, apa yang kita boleh bagi untuk memastikan diorang punya masalah tu dapat diselesaikan. Okey, yang kedua, interest, menarik minat atau pengenalan, penceritaan. Okey, cerita dekat diorang apa yang kita dah buat selama ni. Contoh, tim kami telah berjaya menghasilkan ratusan usahawan yang berpendapatan lebih 4 harga sejak 20 tahun lepas dan kami ada jalan pintas untuk bantu anda mencapainya. Kita bagi dia orang cerita dan bagi dia orang faham situasi dia, kenapa mereka perlu minta tolong kita. Bukan kita nak tolong dia orang yang perlu minta tolong kita sebab kita power. Kita dah hasilkan ratusan usahawan. Kita hasilkan ratusan CBO yang berpendapatan lebih daripada 4 angka. Okey, itu dari segi teknik penceritaan. Desire, keinginan. So kita boleh cerita pula USP dia, unique selling point. Sebab apa kumpulan tim kami berjaya? Sebab kita orang ada sistem. Apa sistem kami? Sistem ganda 5. Contoh ataupun sistem P100 hybrid. Terpulang. Itu adalah sistem masing-masing, cara masing-masing. So anda gunakan kelebihan anda itu untuk memastikan anda punya network rangkaian anda lebih cepat membiak ataupun lebih cepat membesar. So sistem ganda 5 kami terbukti berjaya menjadikan seseorang dari zero kepada hero. Itu wow. Apa sistem ganda 5 ni? So bila kita timbulkan banyak persoalan di benak fikiran orang, so lebih banyak mereka ingin tahu tentang kita. So lebih tinggi peluang kita untuk buat closing di akhir kita punya posting tersebut. So kepercayaan. So just kita kat diorang, setakat ini kita punya pelanggan ataupun kita punya CBO, kita punya usahawan yang telah join dengan tim kami adalah terdiri daripada mereka, suri rumah dan pesara yang ingin merubah hidup dan mereka telah berjaya merubah hidup mereka sekarang di atas kepercayaan mereka pada sistem ganda 5 kami. Contoh, dan yang terakhir sekali, kalau boleh tambahkan testimoni ataupun review daripada orang terhadap kita. Wah, seronoknya, tak sangka masalah kewangan saya berakhir setelah jumpa sistem ganda 5. Tuan Irman contoh. Ni nama saya akan letaknya. Thank you bosku. Sila PM sekarang untuk ubah hidup anda. Ini adalah contoh copywriting yang anda boleh gunakan di dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam WhatsApp ke, terpulang pada anda. Basic dia tak jauh beza. Cuma apa yang paling penting bila anda dah tahu, anda kena banyak buat buat posting, banyakkan pengalaman anda. Dari situ anda punya copywriting ni improve dari masa ke semasa. So ini adalah salah satu contoh dan untuk pengetahuan anda, setiap kali sesi DLC ataupun sesi Zoom online marketing ni, saya akan kongsikan anda contoh copywriting yang lain-lainnya. Banyak, ada banyak. So untuk satu kalau nak cerita pun 1 hari 2 hari straight kelas pun tak habis-habis cerita dia. Okay. USP, unique selling point saya tu Cik Mazlan pun dah cerita. Okay, so nanti apa-apa kita akan cerita dekat dalam grup nanti macam mana cara nak semua slide-slide ni lah. Dan kalau ada persoalan yang lebih lanjut, anda boleh tanya juga PM saya ataupun tanya dalam grup juga. Okay. So ini adalah cerita pasal copywriting. Dan yang terakhir sekali, masa kita pun dah drag panjang ni. Okay. Yang last sekali bercerita tentang e-flyer product. So beratus gambar produk untuk dipromosikan kepada prospek anda melalui media sosial. Okay, so sekarang ni dah lama sebenarnya CNI buat, dan kalau anda tengok dalam WhatsApp pun kita sering hantar
e-flyer terkini, dan kalau tengok sekarang ni paling banyak buat kerja ni adalah John Chu dan juga Zaidi. Thank you untuk diorang, yang lebih-lebih lagi untuk yang jaga produk ni. So mereka sentiasa post, dan untuk pengetahuan anda, setiap posting kita tu, setiap hantaran flyer-flyer yang kita bagi dalam WhatsApp tu, kita ada masukkan ke dalam kita punya CNI Business Center. So bagi anda semua, seperti mana kita beritahu tadi, beritahu sebelum ni, anda dah masukkan ke belum CNI Business Center ni? So CNI Business Center anda boleh download dekat dekat Play Store, dan juga dekat iOS tak ada, dekat Play Store saja. Kalau iOS ataupun Apple, anda kena buka browser, buka website cni.my dan save as a homepage. Kalau tak faham macam mana, nanti boleh DM saya. Okay. So untuk e-flyer produk ni adalah benda yang terdapat dalam kita punya CNI Business Center. Bagaimana nak buka? 4 langkah mudah buka CNI Business Center. Kita go through dulu. Buka di ruangan product tu, salah tempat. Klik e-flyer, pilih produk kegemaran anda dan pilih gambar, screenshot ataupun download, masukkan nama dan nombor telefon dan sebarkan. Okey, so jom kita go through satu-satu. Menggunakan, anda boleh tengok skrin ni, saya akan buka phone saya kat skrin. Okey, boleh nampak tak skrin biru? Nampak skrin biru? Okey, so ini adalah phone saya. Okey, phone saya, dan sekarang apa yang saya nak tunjukkan ke anda, bagaimana untuk buka CNI Business Center. Okey, so CNI Business Center boleh dibuka di dalam apps CNI Business Center 2.0. Sejak bulan 3 yang lepas kita dah upgrade kita punya CNI Business Center kepada CNI Business Center 2.0. So bagi mereka yang tak pernah masuk ataupun tak download lagi, pastikan anda download. Lepas ni yang penting untuk permulaan, masukkan anda punya nombor ahli dekat bahagian atas, dan bahagian bawah tu masukkan untuk yang first time masukkan 6 digit terakhir anda punya IC. Dan kalau anda sebelum ni tak pernah masuk, dah masuk tapi lupa password, klik forgotten your login password kat bawah tu dan ikuti arahan yang diberikan selanjutnya. Okey, saya dah masukkan, saya just klik login. Okey, saya just masukkan klik login. So sekarang ni macam kita beritahu tadi, anda kena buka dekat ruangan tools. Dekat dalam CNI Business Center sekarang ni ada 12 kategori. 12 kategori tools yang kita berikan kepada anda. Sekarang ni kita nak pergi kepada yang first kali yang kita nak belajar pada hari ini adalah product tools. Kalau anda tengok dekat second row, dekat row barisan yang kedua, nombor 2 product tools. Okay, so dekat product tools tu ada price list, ada senarai harga, ada produk video, produk testimoni, produk leaflet, booklet, produk FAQ, monthly promotion poster. Apa yang saya nak kongsikan dengan anda ni adalah yang nombor 2 akhir tu, e-flyer. Okay, anda klik dekat e-flyer tu. Okay, apa anda tengok kat situ, e-flyer template ataupun produk e-flyer. Ada berpuluh produk kat sini, produk-produk CNI, dan setiap satu produk tu anda try buka. Contohnya anda buka LEF. Okay, LEF ada dekat lebih 10 jenis flyer yang ada kat dalam tu yang pernah kita postkan sebelum ni. So anda boleh gunakan ini adalah sebagai pembuka minda, ataupun gunakan ini sebagai anda punya tools, sebagai anda punya alat bantuan untuk buat posting dekat dalam Facebook, dekat dalam Instagram, dekat dalam WhatsApp dan sebagainya. Okey, contoh kita buka satu LEF, kelebihan kesihatan darah. Okay, contoh saya buka satu, saya just ambil random je. Okey, anda tengok kat dalam tu adalah e-flyer. So gunakan e-flyer ni untuk anda kongsikan kepada rakan-rakan prospek anda. So bagaimana cara nak save? Buat masa ni kita tak ada button share kat sini. Apa
apa yang anda perlu lakukan, contohnya macam phone saya dan kebanyakan phone boleh gunakan cara yang sama. Anda cuma klik nama dekat gambar tu, dia akan keluar button ni. So download image tu. Download image. Okay, download image. Lepas tu bila anda dah download image tu, anda boleh tengok gambar tu dekat dalam ruangan galeri anda. Dekat ruangan galeri anda. Okey. Okey, kat sini. Dia dah save dekat dalam galeri anda. So anda boleh gunakan ini untuk hantarkan melalui WhatsApp ataupun ke dalam Facebook anda. Okey, klik send. Okey, contoh hantar dekat WhatsApp. Okey. So hantar dekat dalam e-biz learning class. Okay. So sebelum saya hantar dekat dalam link, apa yang anda pun boleh buat adalah masukkan nama anda. Masukkan nama anda, Rizwan, contoh. Okey, ini contohnya saya masukkan nama saya dengan nombor telefon saya. Ini lah belakang ayat tu. Dan tak apa saya tunjuk contoh je. So anda boleh gunakan benda ni untuk letakkan dekat anda punya posting tu. Lepas tu anda boleh send out. Ada juga. Okay, Rizwan. Okay, dan lepas tu masukkan anda punya content writing. Saya tak ada masa, saya tak tepat nak tulis, saya just hantar gambar. Semudah ABC. Dan dekat dalam tu ada banyak orang cakap e-flyer tu ada banyak. Tengok balik tadi. Ada beratus kat dalam ni. Kalau anda cakap anda tak ada idea nak buat posting, saya rasa kelakarlah sebab dekat CNI kita dah sediakan banyak kat dalam ni. Untuk kesihatan hati, kesihatan gestur. So, sehari satu pun tak habis-habis post tu walaupun dah pakai kat setahun saya rasa. Sebab ada beratus dekat dalam ni flyer. Dan tips lagi satu apa yang saya nak share kat anda, walaupun ada banyak dekat dalam ni, ada beratus produk ataupun ada berpuluh produk yang kita sharekan di flyer, tapi paling penting macam kita balik pada first topic jadi, copywriting jadi, pilih produk yang anda paling suka, yang paling anda minat dan fokus. Tak perlu CNI ada 100 lebih produk. Anda kena jual 100 lebih produk baru anda sehari CNI. Tak. Walaupun anda jual satu produk je, tetapi anda pakar dalam produk tu dan anda memang gila-gila buat duit melalui produk tu, itu sudah mencukupi. Kita cuma sediakan banyak jenis pilihan, tapi untuk anda perlu fokus. Kalau anda cakap anda mempunyai kepaharan untuk jual BFIT, luar mampat pejal kita tu kan. So, jual BFIT. Kalau anda rasa anda mempunyai kepaharan jual LEAF, kita punya produk Life Exam Advanced Formula, jual produk tu je. Ataupun set LEAF, organik, Royal Jelly. So, gunakan produk dan juga vitamin C. Gunakan kepakaran anda tu, fokus pada produk itu, insya-Allah anda akan nampak hasil dia. Daripada anda mencapah kejap jual motor best, kejap jual wellness produk, kejap jual body scrub. Boleh sebagai orang cakap nilai tambah ataupun tambahan, tapi fokus produk anda tetap pada yang utama. Contohnya wellness produk je. Lepas tu produk-produk tambahan tu sebagai sampingan je. Kalau dia nak tambah kita bagi, tapi fokus kita bukanlah dekat situ. Okay, itu adalah tips kalau anda nak nampak hasil yang cantik ataupun hasil yang baguslah dalam buat bisnes CNI ni. InsyaAllah nampak perbezaan ni kalau anda fokus macam tu. Alright, so inilah cerita tentang e-flyer template. So kejap lagi dekat dalam WhatsApp group kita sama-sama buat posting dekat dalam ruangan Facebook kita dan juga dekat dalam WhatsApp, kongsikan dengan rakan-rakan kita. Dan yang paling penting saya nak anda semua kongsi, kita semua sebagai rakan, sebagai sahabat, sebagai saudara mara dekat dalam grup tu, kongsi. Dan yang mana ada copywriting yang bagus pun boleh kongsikan dalam tu. Mungkin kawan-kawan anda boleh dapatkan idea daripada situ, dan mereka yang
Apa cakap tak ada idea pun boleh cari kat dalam tu. Oh, kat sini kawan aku ada posting ni, mungkin aku boleh pakai ayat-ayat dia. Tapi janganlah guna 100%. Mungkin anda ada tukar sikit-sikit. Sebab itulah kita panggil copywriting. Kita copy and paste orang punya. Tapi dengan olahan kita sendiri. Itu yang paling penting. Jangan copy paste sebiji-sebiji. Okay. Alright. Nak keluar dari sini. Okey, so kita balik kepada kepada sini. Ulang balik please. Tak apa Kak Z, tak perlu nak ulang balik, nanti saya akan hantar record, jangan risau. Okey, so yang mana tengah kaji, okey, sebab tu kita akan ada recorded version nanti. Okey, terima kasih pada Encik Mazlah atas penerangan. Okey, so sekarang ni kita dah berada di akhir sesi kelas kita pada hari ini, sesi pertama. Terima kasih dan tahniah kepada anda kerana berjaya mengikuti sehingga habis. Dan kepada yang tak dapat mengikuti sehingga habis sebab kerja, tak apa, saya faham, no problem. Kita ada record dan insyaAllah kita akan upload secepat yang mungkin. Kita akan kongsikan dengan anda untuk anda ulang balik, untuk anda ulang kaji. Dan dalam bersama saya juga akan kongsikan slide ni di dalam ruangan, di dalam WhatsApp group, untuk anda go through balik, untuk anda tengok satu-satu. Okey, dan seterusnya cabaran 7 hari ada hadiah special. Kita akan mencari beberapa orang pemenang, saya tak nak beritahu berapa orang, dan tarikh tutup dia sehingga hari Isnin minggu depan pukul 12.59 malam, 11.59 malam. Okey, senang cakap sampai Selasa depan lah. Hari Selasa depan, Isnin tengah malam tu kita tutup, dan hari Selasa ataupun hari Rabu kita akan announcekan, kita akan umumkan siapa pemenangnya. So yang paling penting sekarang ni, cari seramai mungkin likers untuk FB page ataupun FB personal anda, buat posting menggunakan e-flyer produk. So maksimum 2 produk. Maksudnya macam saya beritahu tadi, fokus. Walaupun kita ada banyak e-flyer, tapi tak semestinya anda kena post semua. So fokus pada 2-3 produk je, 2 produk je, ataupun fokus pada satu set yang komplit lah. Contohnya NEI 2 sekarang ni kita ada package organik, kita ada package LEF dengan Royal Jelly. So promote gila-gila untuk produk tu. Gunakan e-flyer yang sedia ada ni sebagai alat bantuan beserta copywriting yang menarik. Pecahkan kepala anda untuk fikir ayat-ayat yang terbaik. Gunakan Google Trend yang kita kongsikan pada permulaan tadi, dan juga dalam sama gunakan panduan copywriting yang saya berikan tadi untuk buat posting anda. Dan kita nak tengok macam mana jauh begini dia. Tapi yang paling penting, benda ni kena istiqamah. Kadang-kadang mungkin hari pertama anda tak nampak kesannya, tapi kalau anda buat benda tu baru ulang-ulang, sebab tu kita start dengan cabaran 7 hari dulu. Dalam 7 hari ni kita try buat fokus pada e-flyer produk ni. Kita tengok ada perubahan tak. Tapi macam saya beritahu, ayat yang nombor 1 paling penting. Cari seramai mungkin likers untuk FB page dan juga add a friend seramai mungkin untuk FB personal anda. Itu paling penting. Dan kalau boleh wajib untuk anda hashtag EBLC1. EBLC1 kenapa? Kerana saya nak trace balik posting anda di dalam Facebook. Sebab ada anda di antara anda bukan kawan saya dalam Facebook kan. So kalau yang mana belum kawan dengan saya, boleh kawan dengan saya, Rizwan Rais, RIZUAN RAIS. So kat situ bila kawan, bila anda buat posting, saya boleh nampak juga, lebih senang. Tapi kalau anda tak kawan dengan saya pun, anda masukkan buat posting, letak hashtag EBLC1, dan paling penting set post itu kepada public, bukan private, public, bukan pada friends saja. So kita boleh search dan kita boleh cari pemenang-pemenang. Kalau anda tak buat perkara ni, saya pun tak boleh nak tolong. Saya nak cari pemenang pun tak boleh. Saya akan tengok, saya akan mengadilinya melalui apa yang saya nampak saja. So cara paling mudah satu lagi adalah bila anda buat posting dalam Facebook, dalam Instagram ke, atau dalam WhatsApp sendiri, pastikan kongsi dekat dalam WhatsApp group EBLC, grup kita bersama tu. So dari situ lagi senang untuk kita semua sama-sama menilai, sama-sama tengok, dan juga untuk saya record apa yang anda buat posting. So hari Selasa depan kita akan bagi tahu siapa pemenangnya. So dapatkan sebanyak mungkin like, komen dan share, dan buat posting sebanyak-banyaknya. Apa hadiah dia, apakah kriteria pemenang dia, saya tak nak beritahu hari ini. Anda buat je, nanti baru kita akan beritahu bila dah habis cabaran tersebut. Okay? So hadiah menarik menanti anda. Apa hadiah dia? Jeng-jeng sama-sama kita nantikan. Alright, so sebelum kita pergi pada sesi soal jawab,
Dan sebelum saya serahkan balik kepada kita punya facilitator, Cik Mazlah, boleh tak kita sama-sama ambil gambar ramai-ramai? Okey. Ambil gambar ramai-ramai Okey, semua Cik Aryadi, mana muka Cik Aryadi? Okey, tak apa. 1, 2. Cukup handsome sekejap. 1, 2. Okey. 1, belum lagi. Jangan bergerak. Okey, 1 lagi. Zaidi, kalau boleh tolong ambil juga. Backup. Okey, 1, 2. Alright. Okey dah. Nanti saya akan kongsikan dekat dalam grup kita gambar hari ini. Okey, so saya rasa setakat itu dulu. Saya serahkan balik majlis kepada Cik Mazlah, dipersilakan. Alright, terima kasih Coach Rizwan kita kerana memberikan satu penerangan. Kalau anda lihat juga mungkin ini adalah satu, orang kata tu, basic sharing tentang bagaimana kita nak buat posting. Saya suka tadi tentang Google Trend, di mana sebenarnya menggunakan Google Trend ni, anda boleh menggunakan perkataan-perkataan yang orang cari. Bila orang pergi dekat Google, dia akan cari, okey, katakanlah macam mana nak buat Sabtu. Jadinya, contohlah katakanlah, bagaimana nak buat dalgona coffee. Jadinya, dia akan nampak dalgona coffee, nak cek. Tapi kita pula, dalam kita bila kita nak promote, kononnya kita nak promote CNI Cafe kita. Boleh juga kita type, nak try dalgona coffee lah hari ini. Gunakan tongkat ali coffee. Jadinya, bila orang tengok itu, mungkin perkataan tu, ada perkataan dalgona coffee, tapi walaupun orang tongkat ali coffee, sebab ada dalam copywriting anda tu, ada perkataan tu dah diselitkan, mungkin perkataan tu dah, pencarian tu orang boleh cari. Jadi kita kena tahu orang nak tahu apa, nak orang cari apa dalam alam maya ni. Dalam cari itu kita linkkan dengan perkataan yang boleh, perkataan tu, dan kita sambung dengan produk yang kita nak recommendkan. Itu satu cara. Inilah tu. Kemudian tadi tip-tip bagaimana nak copywriting, emosi dan sebagainya. All the thing ni, slide ni akan dimasukkan kembali dalam WhatsApp group. So WhatsApp group ini bukan hanya berhenti di sini. Kita akan memastikan anda sama-sama berjaya untuk belajar dan mempraktikkan. Kerana ilmu yang dipelajari kalau tidak diamalkan, dia akan rugi juga. Jadi kita dalam bisnes, dan pastinya dalam bisnes kita nak mencapai sesuatu hasilnya. Jadinya kalau boleh kita mau pastikan kita boleh mengkuatkan lagi cara kita menjual di alam maya. Jadi untuk itu saya juga nampak dekat sini tidak ada orang ada buat pertanyaan. Tidak apa, kalau tidak ada pertanyaan masa ini, mungkin juga anda belum, katakanlah selepas ni baru nak pergi ke Google Trend, jadinya tak dapat juga. It's okay. Dalam grup tu anda boleh tanya, anda boleh PM Cik Rizwan ataupun saya, ataupun nak tanya, lagi bagus tanya secara umum supaya dalam grup WhatsApp tu ramai pun boleh dapat tahu, sama-sama kita belajar. Jadi grup ini dibuka dan jadi pertanyaan-pertanyaan, kalau nak, maknanya kita do coaching juga sama-sama. Jadi mungkin juga perkongsian anda bila anda sudah post kan, jadi anda boleh postkan juga dekat dalam WhatsApp group itu supaya kita sama-sama kata jadi saya dah buat ni. Contohnya saya dah dapat berapa PM orang message dekat saya. So ini satu perkongsian supaya ramai-ramai dapat membantu. Jadi itu sedikit sebanyak tentang hari ini. Wah, memang panjang. Saya harap tak ada yang boring untuk belajar kerana ilmu kita ini ilmu yang sentiasa berubah. Jadi kita learn from each other. Jadi untuk itu, selamat kita menghadapi cabaran 7 hari. Kita post tentang produk menggunakan poster e-flyer dan kita gunakan ayat-ayat power yang orang suka nak dengar. Okey? Untuk itu, salam hormat. Assalamualaikum. Jumpa kita pada sesi yang akan datang. Dan juga kita akan berjumpa di WhatsApp group kita.
Okey. Assalamualaikum. Bye-bye. Tapi kalau ada yang nak tanya boleh tau. Kalau kata saya tak nak saya nak berhenti, saya tak nak berhenti lagi. Nak tanya sikit. Boleh. Anda boleh tunggu dan kemudian boleh angkat tangan supaya kita boleh kita unmute anda supaya anda boleh juga bertanya di yang mana nak keluar boleh keluar kerana kita sudah tamat. Tapi mungkin yang ada nak tanya boleh juga tanya. Kita buka masih mungkin dalam 5-10 minit lagi. Puan Fatimah okey? Okey. Cik Ridwan, saya nak tanya sikit. Ya, Cik Puan Ridwan. Syarifah. Yes. Nak tanya tadi Cik Ridwan ada bertanya bila kita buat flyers tu kita berbual nombor phone tu kan? Okey, Betul. nombor phone tu kita nak tekan dekat gambar tu. Lepas tu nanti baru boleh tulis. Saya tak pernah buat macam tu. Kira excited juga nak tahu ini. Okey, sila Cik Rizwan. Semula kapah. Kan ada yang Semula saya tak dengar tadi. okey, tadi bila kita up flyers, before kita nak send, kita boleh tulis nama dan nombor telefon kita kan? Ya, betul. Okey, cara dia ialah tekan dekat gambar tu. Tekan bukan kat gambar, dekat atas tu ada nampak teks tak? Sekejap saya tunjuk Tadi dia tak perasan sangat. Okey. Okay, so okay, ni tadi ni yang phone saya Ya. Contohnya tadi saya try satu lagi lah. Defeat bukan janji tapi pasti. Macam politik ni. Okay, klik lama kat situ download kan. Download image. Okay. Lepas tu pergi dekat foto kita lah. Kalau saya pakai foto ada yang pakai galeri. Okay, belum hantar bila nak pakai WhatsApp. Contoh ni, send, klik send kat bawah tu. Contoh WhatsApp. Send tu saya hantar dekat dalam EBS Learning Class. Sebelum kita hantar tu ada nampak tak dekat atas tu ada empat apa cakap, ada empat ikon tu, crop, ada smiley, ada text dengan ada pencil. Klik dekat text tu, T tu. Klik dekat T tu, nampak T yang timbul tu. So pilih color apa yang kita nak, letaklah kita punya nama dan juga kita punya nombor telefon kat situ. Kalau boleh jangan banyak lah, letak nama dengan nombor telefon pun dah cukup dah. Kalau banyak nanti takut dia messy lah. Kecuali kalau gambar tu ada banyak ruangan kosong. So kalau boleh kecilkan lagi gambar. Tapi ini adalah paling mudah. Sebenarnya saya tak berapa suka pakai WhatsApp punya function. Sebab dia punya choice tak banyak. Ada satu jenis je dia punya tulisan. So kalau boleh pakai apa? Pakai apps lain lah yang ada dekat dalam pasaran Contoh app yang boleh anda gunakan, okay, back balik. Dekat saya memang ada banyak koleksi berkenaan dengan apps ni. Kalau anda tengok dekat bawah tu, galeri saya Shoot and Beautify. Dekat situ je saya ada lebih daripada 10 jenis apps untuk edit gambar dan juga edit video. So salah satu yang paling mudah, yang paling banyak yang paling banyak font dan juga gaya-gaya dia, Canva yang anda boleh pakai, PixArt. Dua tu Canva dengan PixArt lah yang paling mudah nak pakai. Dan satu lagi, dua tu je lah. Yang lain tu saya tak showkan sebab lagi leceh nak pakai dia, kena perlukan advanced knowledge.
Okay, so lepas ni boleh download Canva tu dan try guna. So edit gambar menggunakan Canva ataupun Karen disuruh ni kan? dua benda ni Apa? paling mudah. Cover. InShot pun okey juga. InShot dia boleh tukar mood gambar tu juga. So Tuan gambar. untuk cerita pasal editor ni kita perlukan satu hari satu hari yang lain lah. Banyak cerita dia panjang lagi kat sini. Dan kita pun ada untuk video editor pada sesi akhir nanti. Pada sesi yang keempat. Okay, Okay, terima kasih. alright. So saya harap itu penerangan sedikit yang saya boleh kongsikan. Nampak ke skrin tadi? Saya risau selalu tak nampak skrin. Nampak. Nampak okey. Lega. Thank you Betul. ya. Okey. Alright. Tuan. Sama. So ada soalan lagi? Canva sedang digunakan Cik Nolela. Hebat. Kita buat video Kita buat gambar. Cik Z nak macam mana nak MBA-SY tu apa? Boleh tanya. Okey, Cik Rizwan, Cik Mazlah. Okey, Kak Z ada application picture art dengan Canva tu. Daripada gambar dekat e-flyers tu, kita nak masukkan gambar tu ke picture art tu kena screenshot ke ataupun macam mana? Kalau kita screenshot gambar tu baru kita masuk dalam picture art kan? Ataupun direct download dia akan masuk galeri. So daripada galeri upload balik lah. Upload daripada kita punya galeri lah gambar tu. Maknanya gambar dalam e-flyers tu kita download dulu. Download. Kita download, klik lama kat gambar tu. Klik lama kat gambar tu dia akan download. Pilih button download. Baru kita bawa pergi ke picture art dengan Canva tu. Canva. So kat situ banyak font. Yang saya tunjuk WhatsApp yang paling mudah tadi letak nama dengan nombor telefon tapi tak cantik. Dia tak suka. Pulang lah kalau nak mudah, nak cepat pakai je WhatsApp punya app, senang. Okay? Alright. Soalan lagi? So Pangeran Khairunisa okey dekat Brunei sana. Okey. Tak dengar. Awet. Segan nak tanya. Okey alright. So kita boleh buka satu soalan lagi. Okey, kalau tak ada dah, macam mana dah? Saya rasa kira setakat ni, apa-apa nanti kita boleh sambung dekat dalam WhatsApp. Terima kasih Coach Rizwan. Jadinya terima kasih kepada anda masih lagi bersama kami walaupun sudah habis sesi kita. Jadinya pertama saya perlukan anda untuk mula berkongsi. Jadinya kongsikan ini anda kalau ada profil Facebook ataupun kalau anda ada page, anda boleh share di page ataupun di profil anda dan ataupun anda mempunyai Instagram. Kedua, dengan cara ini tulisan tu anda pastikan anda hashtag EBLC1 supaya kita boleh check anda. Yang penting apa pertanyaan jangan segan untuk bertanya dan kita sambung di WhatsApp group. Jadi untuk itu maka sesi kali ini dan kita akan bersiaran lain kali untuk topik yang seterusnya di bulan Jun. Jadi sebelum kita mengundurkan diri, maaf zahir batin dan selamat berpuasa. Selamat puasa dan selamat hari raya juga. Selamat hari raya lagi Selamat hari raya. Ayo tak dapat balik kampung. Nangis-nangis. Masalah minggu depan tak ada. Minggu tak depan ada. Tetapi macam gini, nanti kita nak discuss. Contohnya lah, saya baru tercadang lah, sama ada kita nak invite the same class untuk kita buat untuk sesi kedua. Kalau you ada nak datang lagi sekali atau nak bawa dengan orang untuk downline lagi sekali, downline, jadinya kita buka satu hari lah untuk minggu depan. Jadinya ini belum saya beritahu dengan Coach Rizwan. Jadi kalau kita sudah confirm,
Jadinya kita boleh belajar balik semula. Siapa yang nak buat posting, kita boleh announce juga dan sebagainya. Jadinya ini kita akan confirmkan, kita akan tulis di dalam WhatsApp group. Okey atau tidak, Puan Z? Okey sangat. Saya berminat untuk sambung belajar online marketing ni. Okey. Okey. Jadinya kalau kita buka adalah untuk sesi yang untuk topik yang sama, tapi selepas ni topik yang kedua. Jadinya Betul. okey. Jadinya dia sebenarnya topik ni nak beritahu yang Cik Rizwan beritahu nanti, yang 4 topik ni adalah baru sesi jualan. Dia ada sesi penajaan. Lain. Marketing plan. Dia ada banyak benda lagi. Dia memang berturut-turut. Jadi kita mau buat seperti ini, memang sesi tak panjang. Kita nampak 30 minit tak habis, mungkin satu jam. Dan ianya akan berterusan. Jadi dan grup WhatsApp itu sebagai follow up, bukannya kami tinggalkan anda, dan kita sentiasa belajar bersama-sama. Alright? Okay, dan juga yang lain sama-sama kita belajarlah. Alright. Macam tak nak keluar juga. Okey. Okay, Okay, bye. Terima kasih. Salam zuhur. Kita relax. Okey, jadinya yang saya akan kita keluarkan semua sekali.